Assalamualaikum dan selamat sejahtera sebagai pembuka cerita. Kembali lagi ke channel Seram Santai, channel yang menceritakan kepada korang kisah-kisah seram berdasarkan kisah seram sebenar dan berkongsikan kepada korang info-info paranormal. Okey. Kali ni atas permintaan ramai yang minta Kak Syafa untuk kongsikan kisah orang bunian. Kali ni Syafa akan kongsikan kepada korang 2 kisah orang bunian. Dan sebelum tu macam biasalah, korang kena belanja Syafa like kalau korang tak like lagi. Dan kalau korang tak subscribe lagi, korang kena belanjalah Syafa subscribe. Okey. Untuk kisah yang pertama ni, kisah yang dialami oleh Pak Wan Husin, yang mana Pak Wan Husin ni dia bekas pemandu bas henti-henti. Kalau korang tak tahu bas henti-henti tu macam mana, bas henti-henti ni korang naik bas daripada satu lokasi ke satu lokasi. Bila dah sampai ke lokasi yang korang nak pergi tu, korang tekan loceng, nanti bas tu akan berhenti. Siapa bagi tahu ni bukan apa, takut ada yang tak pernah tahu wujudnya bas henti-henti tu. Sebab sekarang kan semua orang dah ada kereta. Okey, kita berbalik kepada kisah Pak Wan ni. Pak Wan Husin ni dia akan mulakan tugas dia lebih kurang pukul 6.30 pagi dengan konduktor bas. Kebiasaannya Pak Wan ni dia adalah orang kata laluan yang selalu dia lalu, dan salah satu laluan yang selalu Pak Wan ni lalu adalah kawasan bukit dan kawasan hutan, yang mana kawasan tu memang tak ada penempatan orang duduk lah dekat kawasan tu. Selalunya bila Pak Wan lalu je dekat kawasan tu, tak ada pun yang tekan loceng. Tapi selama beberapa hari, bila Pak Wan lalu aja kat kawasan tu, loceng bas bunyi secara tiba-tiba. Kali pertama, kiranya hari pertama, bila Pak Wan lalu aja dekat kawasan tu, ada yang tekan loceng. Jadi Pak Wan ni pun berhentilah ke tepi. Bila berhenti ke tepi, tunggu lama, tak ada siapa pun turun. Jadi konduktor bas suruhlah Pak Wan jalan. Pada masa yang sama, konduktor bas ni cakap lah dekat penumpang yang ada dekat dalam bas tu, kalau kata tak nak turun, janganlah tekan loceng, janganlah duk main loceng kan. Daripada tepi jalan, Pak Wan nak bergerak masuk ke atas jalan balik. Pak Wan tengok daripada cermin sisi dia, dia nampak ada orang masuk ke kawasan hutan tu. Pak Wan pun pelik lah, kawasan tu tak ada rumah orang pun, tapi kenapa dia nampak orang masuk ke dalam hutan tu? Jadi dia macam, masa tu Pak Wan ni dia tak fikir lagi lah ada kaitan dengan alam misteri ke apa ke. Pak Wan tak fikir lagi masa tu. Hari kedua, masa Pak Wan lalu dekat kawasan tu, dalam bas tak ramai penumpang. Konduktor bas pun boleh kira lah dengan jari berapa orang je penumpang kat dalam bas tu. Lagi sekali loceng bunyi dekat kawasan yang sama, Pak Wan pun berhentilah ke tepi. Masa tu penumpang bas dengan konduktor semua pelik. Tak ada siapa pun tekan loceng, tapi tiba-tiba loceng bunyi. Jadi tak ada orang turun. Konduktor bas suruh Pak Wan jalan. Bila sampai dekat stesen, Pak Wan dengan konduktor bas tu cakap lah, mungkin ada yang tumpang bas dia orang, dan mungkin juga loceng tu bunyi sebab ada masalah teknikal. Okey. Hari yang ketiga, bila Pak Wan lalu dekat kawasan berbukit tu, kali ni waktu petang, dah dekat nak malam dah. Masa tu orang kata dah nak bertukar daripada cerah nak ke gelap. Lagi sekali, dalam bas memang tak ramai penumpang sebab bas tu nak pergi ke stesen. Bila bunyi loceng, kan 2 kali Pak Wan lalu kawasan tu, loceng duk bunyi, tak ada siapa turun. Kali ketiga dia lalu dekat kawasan tu, loceng bunyi, Pak Wan tak berhenti. Pak Wan terus juga bawa bas dia. Bila Pak Wan terus dia bawa bas dia, loceng tu ditekan berkali-kali, sampaikan penumpang dengan konduktor bas semua hairan kenapa loceng tu bunyi berkali-kali padahal tak ada siapa pun tekan. Jadi sebab Pak Wan ni dia tak berhentikan bas dia, dia jalan depan sikit, jauh sikit daripada kawasan yang loceng bunyi tu, enjin bas mati. Pak Wan cuba hidupkan, tak hidup-hidup. Jadi semua penumpang kena turun, kena tunggu bas lain datang untuk bawa penumpang balik ke stesen, kena tunggu mekanik datang. Okay. Masa tengah tunggu mekanik datang tu, Pak Wan ni dengar macam orang bergaduh. Tapi masa tu hanya ada Pak Wan dengan konduktor bas je kat kawasan tu. Jadi bila ditanya konduktor bas pun dengar ada juga orang bergaduh. Jadi orang pun tak tahu je lah. Bila mekanik sampai, mekanik cek enjin bas yang Pak Wan bawa ni, tak ada apa-apa masalah, tak ada rosak apa pun. Bila sekali start je dah, sekali hidup kan terus hidup dah enjin bas Pak Wan ni. Jadi tak apalah. Jadi mekanik pun balik, Pak Wan ni pun nak balik lah ke stesen. Dalam bas masa tu hanya ada Pak Wan dan juga konduktor bas sahaja. Tapi bila Pak Wan mula nak bergerak, Pak Wan tengok cermin pandang belakang. Apa yang Pak Wan nampak ialah
bas dia penuh, macam ada satu rombongan dekat dalam bas dia. Macam-macam peringkat usia ada. Yang orang kata yang cantik, yang kacak, yang tua, yang muda, semua ada. Jadi Pak Wan ni pada masa yang sama, dia cuba tulis tau, dia cuba tengok dengan mata kasar, dia tak tengok melalui cermin pandang belakang. Pak Wan ni nampak kosong. Tapi bila Pak Wan tengok lagi sekali melalui cermin pandang belakang, bas dia penuh dengan penumpang. Jadi ada satu suara minta tolong kepada Pak Wan ni untuk hantar ataupun bawa bas tu ke satu kawasan latar, yang mana kawasan latar ni jauh sikit daripada kawasan yang berbukit yang ada hutan tu. Jadi Pak Wan pun bawa lah bas ke kawasan tu, dan konduktor bas ni ikut je lah. Sepanjang perjalanan, kalau Pak Wan ni dia boleh nampak ada rombongan yang ramai dekat dalam bas, tapi konduktor bas ni dia hanya boleh bau wangi saja. Bila dah sampai ke stesen, Pak Wan pun ceritalah kat konduktor bas dia. Dan lepas daripada tu, bila Pak Wan lalu lagi sekali dekat kawasan yang sama, kawasan yang berbukit tu, dah tak ada dah, ataupun tak dengar dah loceng ditekan. Itu kisah daripada Pak Wan. Untuk membezakan antara manusia dan juga orang bunian ni macam mana? Sebab dia orang kan bentuk fizikal lebih kurang macam kita juga kan. Zaman dulu-dulu, kalau pergi pasar malam, ni zaman kita cerita pasal zaman orang pakai orang berita minyak tanah lah, kan. Yang mana zaman tu kalau pergi kat pasar malam, dia akan tengok setiap orang dekat situ ada tak garis pemisah antara mulut dan juga hidung. Kalau tak ada, itu tandanya orang bunian. Okey, Syafa nak terus sahaja ke kisah yang kedua. Okey, kisah yang kedua ni berlaku dekat Terengganu, yang mana Emma ni dia seorang peniaga kios dekat tepi jalan. Kios Emma ni dia jual makanan ringan, keropok, air mineral, air kotak. Jadi satu malam, lebih kurang pukul 12:30 malam adalah waktu yang mana Emma ni tutup lah kios dia. Masa dia tengah kemas kios dia ni, Emma nampak tak jauh sikit daripada kios dia ada seorang wanita tua, orang kata kategori makcik lah, tengah berdiri dekat tepi jalan, pakai jubah, pakai tudung. Apa yang Emma tengok, Emma perhati macam makcik tu macam tunggu bas lah, kira macam makcik tu tunggu seseorang lah untuk jemput dia. Jadi lepas siap kemas apa semua, Emma ni pergilah kat makcik tu, dia tanyalah, makcik tu tunggu siapa? Jadi makcik tu bagi tahu makcik tu daripada Kelantan, jadi dia tersalah turun, sepatutnya dia tak turun kat situ. Jadi dia tanya Emma, ada tak bas ataupun teksi yang lalu dekat kawasan tu? Jadi Emma cakap dah tengah malam, memang tak ada dah teksi ataupun bas yang lalu dekat kawasan tu. Jadi bila tanya kat mana makcik tu tinggal, rupa-rupanya makcik tu tinggal satu jalan dekat dengan rumah Emma. Jadi Emma ni pun kata tak apalah, dia nak hantar makcik tu. Jadi makcik tu seronok lah. Jadi bila sampai je dekat lorong nak masuk ke rumah makcik tu, lorong tu gelap. Jadi dia suruh Emma berhenti dekat situ. Makcik tu kata makcik tu nak turun dekat situ, dia nak jalan kaki masuk ke rumah dia. Jadi Emma kata dia macam dia tak bagilah, sebab yelah makcik tu dah tua, sorang-sorang nak jalan tengah-tengah malam dengan lorong gelap macam tu. Dia memang tak bagilah. Emma cakap dekat makcik tu dia nak hantar makcik tu sampai depan rumah makcik tu. Jadi makcik tu pun setujulah. Dia Emma cakap kat makcik tu, kalau dah sampai dekat rumah makcik, makcik bagi tahulah. Jalan tu pada mula-mulanya lorong yang Emma masuk ni gelap gelita, kiri kanan memang gelap. Tapi bila Emma masuk ke dalam sikit, jalan tu kiri kanan dia penuh dengan orang kata rumah banglo yang tersusun dan cantik-cantik, lampu pun terang benderang. Emma tak pernah lah, Emma kata memang dia tak pernah sampai dekat kawasan yang secantik macam tu. Jadi bila dia macam terpukau dengan kecantikan banglo-banglo dekat situ, baru Emma ni kena tepuk dengan makcik tu. Rupa-rupanya dah sampai dah dekat rumah makcik tu. Bila Emma sampai depan rumah makcik tu, Emma tengok rumah makcik tu, banglo dia, ya Allah, sangat-sangat cantik. Dia kata dia tak pernah tengok dan dia tak tahu pun dekat kawasan rumah dia, dekat-dekat dengan rumah dia ni ada banglo secantik macam banglo makcik tu. Jadi bila dah turun, makcik tu pelawak Emma masuk ke dalam rumah. Emma cakap tak apalah, rumah dia dengan rumah makcik tu tak jauh. Emma cakap tak apalah, ni kali dia datang lah rumah makcik tu. Jadi Emma pun nak pusing lah motor dia nak balik.
Masa ni Emma tengok daripada cermin sisi dia tu, dekat motor dia tu, apa yang dia nampak ialah kawasan yang terang menderang dengan banglo yang ada lampu banyak-banyak tu dah tak ada. Kawasan tu dah jadi gelap gelita. Masa tu Emma memang kecut perut lah. Dia doa dia sampai ke rumah dia, janganlah motor dia mati, enjin motor dia mati dekat kawasan yang gelap tu. Macam biasalah, bila sorang-sorang dekat kawasan yang gelap tu, Emma mulalah terfikir nanti hantu keluar melalui hutan tu lah, apalah. Bila Emma dah sampai kat rumah dia, Emma tak boleh tidur tau. Emma duk fikir, adakah dia dah masuk ke alam lain. Jadi esok tu, waktu 3:30 petang, waktu Emma ni dia rehat, dia pergilah ke lorong tu. Dia nak pergi tengok rumah makcik tu ada ke tidak. Bila Emma tengok jalan kat kawasan tu berlubang-lubang, memang pasir, kiranya lori pasir je lalu dekat jalan tu tau. Sepanjang jalan tu kiri kanan berluka, ada hutan, lepas tu ada macam kawasan payah sikit. Emma ni sebenarnya masa malam tu, masa dia hantar makcik tu balik, dia nak tanda dekat mana rumah makcik tu. Dia baling satu botol tau, batu air minuman dia. Jadi dia cari botol tu tau. Bila dia cari, dia jumpa. Bila dia jumpa, dia tengok kawasan yang dia tanda tu, yang dia baling dekat depan rumah makcik tu, sebenarnya kawasan tu adalah kawasan berluka. Memang tak ada rumah pun. Jadi Emma ni pun balik lah. Emma balik. Emma ni demam 3 hari sebab terkejut. Dan Emma baru sedar yang sebenarnya yang dihantar dan ditumpangkan tu bukan manusia. Sebab sepanjang Emma bawa makcik tu untuk hantar balik ke rumah, Emma bau wangi. Dan bila Emma salam tangan makcik tu, Emma kata tangan makcik tu sejuk. Itu adalah antara, bagi Syafa, kisah-kisah orang bunian ni sangat menarik untuk orang kata kita ni dengar kan. Sebab tu korang suka dengar kisah seram, kisah orang bunian kan. Sebab dia macam kisah yang Syafa ceritakan kepada korang, dia lain sikit kan daripada selalu yang korang dengar kan. Jadi masa Syafa cari konten ni untuk korang, Syafa sebenarnya diganggu dengan bau wangi lagi sekali. Setiap kali antara banyak-banyak konten yang Syafa selalu buat dekat korang, konten berkaitan dengan orang bunian ni lah yang paling mencabar. Dia macam ada sedikit gangguan lah. Selalunya gangguan tu lebih ke arah bau wangi, yang mana bau wangi ni Syafa tak boleh nak gambarkan kepada korang macam mana. Tapi dia tak adalah macam bau bunga, tapi dia wangi. Yang tu saja yang Syafa boleh gambarkan. Okey. Dan Syafa harap korang sukalah dengan kisah orang bunian yang Syafa kongsikan kali ni. Dan jangan lupa korang like kalau korang tak like lagi video ni. Dan terima kasih Syafa ucapkan kepada korang kerana setia menunggu konten Syafa. Dan kita jumpa lagi dalam konten yang akan datang. Syafa mendoakan korang semua yang tengah tengok Syafa sekarang ni sentiasa dilindungi oleh Allah daripada gangguan manusia, iblis, syaitan dan juga jin serta sihir. Dan urusan korang dipermudahkan dan juga rezeki korang lancar seperti air zam-zam yang mengalir. Kita jumpa lagi dalam konten yang akan datang. Assalamualaikum.